Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam sebuah kitab Hikayatun Fiqhiyatun, kisah-kisah fiqh yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kita yang ke-45 masih lagi berkisar tentang suasana hari raya. Idukum Mubarak. Hari raya, hari yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia terdapat sedikit kelonggaran untuk kita bersuka-suka, bergembira di bawah garis panduan syariat, dan juga tidak terlampau atau tidak ada pembaziran ataupun pelanggaran syariat. Kisah kita pada kali ini diriwayat oleh seorang yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai riwayat nostalgia yang cukup besar dan banyak, kerana dia bersama dengan Nabi di rumah dan di luar rumah. Iaitulah kisah yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini berlaku kepada dia sendiri, bukan menceritakan orang lain. Dia cerita dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam rumahnya. Subhanallah, mulianya Aisyah apabila Allah pilih dia menjadi isteri Nabi, dan juga salah seorang daripada isteri yang alimah, yang alim, faqihatun, yang faqih, yang pelbagai-bagai lagi darjat. Ahli sunnah wal jamaah meletakkan kepercayaan bahawa Aisyah adalah isteri Nabi fid dunya wal akhirah. Puak-puak jahat Syiah itu kita jangan peduli dengan mereka, sebab mereka tidak menghormati isteri Nabi. Kenapa kita nak hormat kepada orang lagu ni, orang seperti itu? Baiklah para jemaah sekalian, kisah Aisyah meriwayatkan, qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita masuk ke rumah. Mana rumah ni rumah bersama dengan Aisyah. Nabi banyak rumah kan, isteri dia ramai, tapi maksud rumah ni rumah Aisyah. Wa indi jariyatan. Dalam rumah saya ada dua orang budak perempuan. Jariyah tu dipanggil al-amah, kawan pada Aisyah, budak lagi. Aisyah pun muda, kawan dia pun budak perempuan. Jadi budak perempuan ni tughanniyani bighina'i bu'as. Dua orang ni bersyair dengan lagu cerita hari peperangan Bu'as. Apa dia Bu'as ni? Bu'as ni dia satu tempat, kota kubu yang berlaku peperangan di antara Aus dengan Khazraj, di mana dalam peperangan ini al-ghalabatu lil Aus. Aus menang, mengalahkan Khazraj. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda fakta sejarah, Aus dan Khazraj ni dua kabilah yang berada di Madinah ni sudah bermusuhan, berperang lebih daripada 120 tahun. Hatta ja'al Islam fa aslaha bainahumun nabi. Sehinggalah datangnya Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendamaikan antara dua kabilah ini. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Selepas daripada itu mereka telah menjadi bersaudara. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah.
Itu nikmatul Islam, mempersaudarakan, merapatkan jurang yang terpisah. Maka kita kena belajar para jemaah sekalian, sebagai umat Islam di ada negara ini, kita beriman kepada Allah yang satu. Imam kita, qudwah kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita Quran yang satu. Kenapa kita nak berkelahi? Kadang-kadang yang kita kelahi itu benda remeh-temeh je. Tapi apa boleh buat, kerahnya kepala, dia punya perangai tak baik, maka timbullah benda-benda yang tidak baik. Dua orang sedang bersyair, bernasyid dalam rumah Nabi. Bila Nabi balik, fattaja'a 'alal firashi wa hawwala wajhahu. Nabi kita tidur atas tilam dia. Dia pusing muka dia ke lain. Dia tak tengok budak dua orang tu. Nabi palinglah ke dinding kan. Wa dakhala Abu Bakrin. Datang Sayyidina Abu Bakar, masuk ke dalam rumah Nabi. Fantaharani. Abu Bakar marah dengan aku. Aisyah, apa kau dia menyanyi ni? Wa qala Abu Bakrin mizmaratus syaitan 'inda Nabi. Lagu-lagu nyanyian syaitan dekat Nabi. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dengar bapa mertua dia datang, marah kepada Aisyah pula, katanya lagu ni, mizmar ni macam serunai syaitan dekat dalam rumah Nabi. Fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal da'huma. Nabi ternyata dia tidur paling dia pusing kan ni. Abu Bakar, biarkan dua orang itu bernasyid. Allahu Akbar. Nabi kata biarkan, sebab hari itu hari raya. Falamma ghafala ghamaztuhuma fakharajata. Bila Abu Bakar diam, aku pun cuik dua orang itu. Keluar mari. Jadi gitulah budak dua orang ni sembunyi. Kemudian dia keluar balik, dia menasyid, dia kawan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yawma 'idin yal'abu fihi Sudan bid-daraq wal hirab. Dan kebetulan pada hari raya pula, puak-puak Sudan ni orang hitam, iaitu mari daripada Habasyah, Ethiopia. Kulit dia hitam lah. So, nama orang Sudan. Ambil daripada Aswad As-Sudan. Jadi puak-puak Habasyah ni duduk bermain dalam masjid bid-daraqi wal hirab. Duduk main dengan pisau. Kalau kita kat macam pisau itulah. Pedang, tapi pisau pendek. Dengan darak ni dia panggil turs. Penyangga. Perisai. Jadi perisai main ke pedang. Dia permainan di sini lebih kepada macam bentuk latihan mempertahankan diri. Bukanlah itu dia panggil. Fa imma sa'altun Nabi. Aisyah kata sama ada aku minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tengok, wa imma qala, ataupun Nabi yang offer, bagi tawaran kepadaku, tashtahina tanzuri. Aisyah rasa nak tengok ke orang duk main pedang dalam masjid? Faqultu na'am, ya Rasulullah, saya nak tengok. Fa aqamani wara'ahu. Maka Nabi kita berdiri, duduk dekat tingkap rumah dia tu, nampak masjid di sebelah ya rumah dia. Raudah sekarang itu masjid. Rumah Nabi, makam dia sekarang. Jadi Nabi kita duduk jenguk itu. Fa aqamani wara'ahu. Aisyah berdiri di belakang Nabi, khaddi ala khaddihi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pipi aku bersentuh dengan pipi Nabi. Mana dia duduk belakang Nabi tu, duduk jenguk gitulah, duduk jenguk. Allahu Akbar. Wa huwa yaqul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada puak-puak Habasyah, dunakum ya bani al-arfidah. Dunakum ya bani arfidah. Maknanya teruskan permainan kamu tu. Anak-anak arfidah ni dia panggil laqab bagi orang-orang Habasyah. Orang belah. Maknanya anak cucu arfidah tu silakan
Itu dia panggil Arfidah ni, nama datuk dia dulu, keturunan dia lah. Macam kita kat Bani Melayu, Melayu. Sekarang ni ada agama Melayu pula. Baru ni Nabi Melayu, macam-macam Melayu. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, hatta maliltu, sehingga aku rasa puas dah. Lama sangat tengok duk main pusing, duk pusing kau pedal begitu yalah. Qala hasbuki, Nabi tanya, cukup dah? Cukup dah Aisyah? Qultu na'am, cukup Rasulullah. Lengah dan kaki, mari kita balik. Qala fazhabi, marilah. Jadi masuk dalam rumah dia lah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluar oleh Bukhari dan Muslim. Apakah dilalatul hadis? Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan bahawa harus kita bermain dengan permainan yang mubah, yang harus, dan permainan-permainan yang tidak melarakan, dan juga nasyid-nasyid, qasidah, syair-syair yang baik pada hari raya, kerana itu salah satu daripada mazahir, fenomena ataupun ciri-ciri permainan sambutan hari raya yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya kisah ini menunjukkan kepada kita syarak ini syarak yang anjal, yang sesuai diamalkan pada setiap masa dan waktu, sesuai dianuti oleh orang tua dan orang muda, miskin dan kaya, Melayu dengan Arab, sama je. Maknanya hari raya kita hari gembira. Cuma hari raya kita, dalam siri yang lepas kita telah bagi tahu Nabi SAW telah menyebut 2 je hari raya dalam Islam yang rasmi. Yang lain-lain itu kita mengatakan hari, ingat, hari sempena ini boleh. Tapi nak kata hari raya lah, 2 hari raya saja ada dalam Islam. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk pada perbincangan kita 10 perkara secara ringkasnya insya-Allah. Yang pertama, Aisyah Ummul Mukminin binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Aisyah merupakan salah seorang isteri Nabi yang sangat disayanginya. Dialah salah seorang ataupun satu-satunya isteri yang dikahwin muda, masih lagi anak dara, umur pun masih lagi muda. Nabi bersama dengan Aisyah ketika umur dia sudah balik, iaitulah 9 tahun. Pasal itulah 2 orang jariah tu mari duduk main dalam rumah Aisyah. Dia main nasyid, dia main anak patung, macam-macam ada. Nanti kita tengok sekejap lagi. Maka Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kedudukan yang begitu besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menghormati peka dengan umur Aisyah tadi. Dia tak sama Aisyah dengan Saudah, dengan isteri-isteri yang sudah dewasa, sudah berumur. Ia ini masih lagi budak-budak, cara dia berfikir pun cara budak. Jadi kita kena turun darjat, kena turun. Sebab itulah kita ni kalau jadi guru di sekolah rendah tak sama dengan sekolah menengah, kan? Sekolah menengah tak sama dengan universiti. Jadi maknanya level kita bercakap tu kena tengok dengan suasana orang. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kisah Aisyah ni telah beberapa kali kita dah sebut. Maka pada kali ini kita sebut secara ringkas saja, radhiyallahu anha. Baik, para jemaah sekalian, isu yang kedua dalam hikayat ini, 2 orang kanak-kanak perempuan kanata tadrubani bidduf. Ada kata 2 orang ni dia ada kompang dan dia bernasyid. Kalau kata jariyah dalam bahasa Arab kata budak ataupun hamba perempuan boleh juga. Ataupun budak-budak perempuan dipanggil jariyah. Tak semesti hamba. Jadi 2 orang gadis ini suwaihibati Aisyah, kawan rapat Aisyah. Jadi dia selalu datang rumah, Aisyah panggil dia,
Main-main, kadang-kadang dia main anak patung. Budak perempuan begitulah suasana dia kan. Aisyah kata apa? Radhiyallahu anha kata, kuntu al'abu bil banat. Aku main dengan patung, anak patung. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Aku ada juga dua kawan aku tu duk main sekali. Fakana Rasulullah sallallahu iza dakhala yang qami'na. Bila Nabi balik rumah, dua orang ni sembunyi masuk dalam di sebalik langsir ke apa benda ke, sebalik yang balik tabir. Fayusarribuhunna. Kemudian bila Nabi rahat senyap, Aisyah panggil, mari kita main kat sini pula. Fayal'abna ma'i, duk main dengan aku. Ini budak-budak ni, jiwa orang perempuan ni kita jangan duk marah lah. Pasal itulah kita kena beza. Anak laki-laki permain dia ada lain, anak perempuan lain. Tapi zaman kita ni sama ya. Anak laki-laki ke anak perempuan duk berebut handphone belaka. Masya-Allah, tabarakallah. Hakadha az-zaman, inna az-zamana qad istadar. Zaman itu berpusing-pusing. Nah, waktu dulu orang main selambuk, main dekcok, main coh. Tak tahulah. Dengar ni faham atau tidak. Carilah dalam kom bahasa Kelantan, dekcok dia panggil. Dekcok ni main lompat-lompat tu kan. Kita buat garis atas tanah, lepas tu kita lompat. Itu panggil dekcok. Main coh tu kita main kat tepi sungai biasa, atas pasir. Main kejar-kejar ni, sentuh macam-macam. Yang pentingnya setiap kaum, setiap tradisi tu ada permainan dia sendiri. Baiklah para jemaah sekalian, dalam hikayat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok orang Habasyah duk bermain dengan alat senjata, mempertahankan diri di masjid, fil masjid. Tanda itu di masjid. Maka Nabi kita bawa Aisyah tengok, sehinggalah Aisyah kata, puas dah, cukuplah. Maka nak bawa Nabi kita pergi. Jadi kita dengan anak-anak kita ke isteri, kalau kita lalu tempat-tempat ada pertunjukan yang tidak melarakan lah, dan tidaklah berlaku maksiat, boleh je kita berhenti tengok kan. Tapi kalau benda-benda yang lara, yang maksiat, yang boleh merusakkan pemikiran anak kita, jangan sekali-kali kita tengok. Baiklah, Nabi SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah, main kejar. Allahu Akbar. Pernah satu hari Nabi kita balik ke rumah, Aisyah tak sedar, dia ada permainan dia tu seekor kuda ada sayap. Nabi tengok, ya Aisyah, mana kuda ada sayap? Nabi kita ketawa sampai apa? Sampai nampak gigi dia. Suka Nabi. Berjadi dia buat dengan kain. Gitulah buat kain. Oh, kuda ada sayap. Nabi kata, kuda ada sayap Aisyah. Mana kau ambil ni? Allahu Akbar. Rumah tangga Nabi bahagia, ceria, dan asam garam biasa sebagai manusia. Maka kita kena belajar semua itulah, insya-Allah. Pasal itulah suami dengan isteri kena banyak bertolak ansur, bertoleransi, tasamuh. Jangan dua ambil kira sangat. Waktu isteri merajuk, kita duduk jauh. Habis dia merajuk, kita pergi dekat. Gitulah dengan isteri. Kalau dia merajuk juga, kita merajuk juga. Orang panggil tak empuk lah gitu. Bahasa Kelantan ni tak empuk maknanya tak betul lah. Dia tahu dah perangai orang perempuan macam tu. Kita pergi perangai macam tu juga. Buat apa? Pada itulah saya rasa kalau isteri merajuk itu biasa. Tapi kalau suami merajuk itu luar biasa. Tanda sikit. Suami merajuk luar biasa. Isteri merajuk itu biasa. Sebab naluri dia lagu tu orang perempuan ni. Baik. Yang ketiga, apakah yang dinyanyikan oleh dua perempuan ini? Katanya nasib-nasib biasa ya. Dia panggil ingat ke hari peperangan yang berlaku di mana di tempat mereka, Yaumul Bu'ats. Bu'ats ni peperangan yang berlaku akhir di Madinah. Cuma dalam kata-kata itu tidak ada yang meratap, kata-kata yang boleh melanggar peraturan syarak seperti ratapan kan, maka itu dilarang. Ataupun nasib-nasib yang menyebut tentang keindahan wanita, dia panggil ghazal, itu tak boleh. Ataupun nasyid yang melampau memuji, hatta puji Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam.
Tengok ni satu hadis, satu peristiwa berlaku kepada hadis Zawaj Rubai'. Waktu majlis perkahwinan seorang sahabat nama dia Rubai' binti Muawwiz radhiyallahu anha, ketika itu ada seorang penyanyi, budak perempuan jariah, dia menyanyi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Tengok kata-kata ni bahaya. Kita bersama kita Nabi yang mengetahui apa yang akan berlaku besok. Bila dia sebut macam ni, Nabi terus tegur, da'i hazihi. Nabi kata, jangan sebut ini. Wa quli billadhi kunti taquli. Mu nyanyi guna rakap biasa yang kamu nasyid. Main hak tu sudahlah. Jangan duduk main hak nabi-nabi yang pelik-pelik ni. Sebab apa? Sebab perkata itu mukhalafah dengan syarak. Yang tahu benda yang nak berlaku besok, bila berlaku kiamat, bila turun hujan, Allah saja yang tahu. Kan? Nabi tak tahu. Maka bila jariah ni kata wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, kita ada nabi yang tahu apa berlaku besok, Nabi larang. Nabi kata la. Maka Nabi berada dalam majlis, tapi kalau majlis itu nasyid-nasyid itu tidak ghulu, melampau, maka Nabi biarkan. Sebab apa? Sebab hari itu hari perayaan, hari perkahwinan. Hari perkahwinan kita boleh bergembira bila lagi nak gembira kan, kecuali hari kahwin. Kemudian hari raya bolehlah kita bergembira. Maka itu di antara ajaran Islam. Hadis kisah ini dalam Bukhari dan lain-lain. Yang keempat, para sahabat radhiyallahu anhu bila dia belajar, mereka tegas dengan ilmu yang mereka ada, beramal dengan apa yang mereka ada. Mak tak mau lagi lah nasihat-nasihat yang belik-belik. Kerana itu bila Sayyidina Abu Bakar dengar budak perempuan ni menasyid, Abu Bakar tegur, mizmaratus syaitan, serunai syaitan, seruling syaitan dalam rumah Nabi. Apa ni? Maka sebenarnya untuk maklumat para jemaah sekalian, budak perempuan ni tak ada pun. Dia nasyid ya, tak ada serunai, tak ada seruling, tak ada muzik apa. Kan? Dia kata as-sautut tabi'i, dengan suara biasa je. Cuma oleh kerana biasanya kalau orang menyanyi ni ada serunai, ada ada gendang, ada gitar, maka Sayyidina Abu Bakar kata al-ghina, itu kebiasaan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tegas, dia ingat ke bila mari Islam ni tutup semua pintu-pintu tu. Pintu kesukaan, pintu hiburan sudah tidak ada, maka Sayyidina Abu Bakar larang. Nabi dia kata amizmaratus syaitan. Nabi kata la ya Abu Bakar, da'huma, biarkan. Hari ini hari kita bergembira. Itu yang diajar oleh Nabi, dia panggil samahatul Islam. Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Allahu Akbar. Maka Nabi akan betulkan. Jadi dua perkara sini. Yang pertama, Nabi kita betul apabila ada kata-kata yang tak baik yang diucap oleh sahabat, maka Nabi kata la. Kenapa kamu tukar dia punya lirik lagu? Buat macam biasa kamu duduk kata. Jangan duduk puji-puji aku lebih-lebih. Mana aku tahu benda gaib, kecuali yang Allah Ta'ala beritahu saja. Kan? Jadi yang kelima, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa agama kita ni agama dinul yusri was samaha, agama yang senang, yang mudah, yang anjal, tidak yang sempit, bukan sempit. Maka kita boleh pada hari-hari tertentu kita dibenarkan untuk bergembira. Tapi jadi masalah kita hari ini, siang, malam, pagi, petang, dalam kereta, dalam rumah, semuanya lagu belaka, kita kata la. Kemudian kita guna hadis ni, Aisyah, ana sekali jumpa dengan seorang pakcik, dia jawab kita, Aisyah pun duduk menyanyi juga dalam rumah Nabi. Kita kata tak sama nyanyi dia hanya bernasyid, berqasidah. Kita duduk nyanyi lagu yang sana sini lah sampai 24 jam lagu. Sebab itulah kata di para pendakwah, ya, yuhibbul kitab wa hubbu alhanil ghina fi qalbi 'abdin laisa yajtami'an. Orang yang cinta kepada Quran, penghafal Al-Quran, hafazatul Quran, al-hafiz, dengan orang yang cinta kepada lagu dalam satu hati manusia tak berkumpul.
Sebab itulah saya secara peribadi, saya tak suka mahak tahfiz diajar anak-anak kita ni dengan nasyid, dengan lagu, dengan gendang. Mak ayah dia hantar ke mahak tahfiz bukan untuk bergendang, bukan untuk berlagu, dihantar untuk mengaji Al-Quran, mendalami agama. Tapi setengah mahak tahfiz ni hafal Quran tak banyak mana, tapi lagu-lagu, qasidah-qasidah, gendang-gendang sudah dihafal. Kita kata ini sudah terbalik matlamat asal orang pergi belajar kerana apa? Kerana nak Quran, tapi kita pergi ajar lagu. Ada satu majlis perkahwinan saya pergi, tiba-tiba masuk budak-budak dengan jubah meleret, naik atas pentas dengan gendang dia, gedebung macam nak pecah telinga. Kita kata tak ada kau orang yang berakar dalam kumpulan ini. Perlahan-perlahan sudahlah, ni orang nak makan sampai nak cakap pun tak boleh. Punyalah bingit dia punya. Kemudian lagu-lagu dia pula lagu Arab yang duk puja-puji Nabi, yang ada yang lebih sangat, ada yang biasa-biasa. Kalau nak nasihat kepada orang, baiklah kita guna lagu yang betul-betul. Lagu Melayu bagus. Semoga Allah Ta'ala beri keceriaan kepada dua pengantin yang kita raikan hari ini. Ataupun lagu Sepohon Kayu bagus. Sepohon kayu daunnya rimbun. Kan? Kalau tak salat, apalah guna? Sekurang-kurang tuan rumah pun ingat, aku tak solat lagi, dah pukul 3 dah. Jadi ada juga ni lagu kau Arab duk puji Nabi, puja Nabi. Kita boleh puji Nabi, tidak, tapi melampau sangat pujaan pun salah juga macam tadi. Kan sampai mereka duduk istighasah, duk minta dengan Nabi kan. Maka kita mengatakan biarlah segala benda tu berpada-pada. Jadi bagi saya tak bangga langsung kalau mahak tahfiz tu PIBG dia diucap tahniah lah sebab mahak tahfiz kita ni menang nasyid. Saya kata saya tak nak. Yang saya bangga kalau mahak tahfiz kita ni menang musabaqah antarabangsa ad-dauliyah, musabaqah nombor 1 pelajar mahak tahfiz kita ni menang 30 juzuk Quran, sekali dengan tafsir, sekali dengan tajwid. Hadahu, ini yang kita nak. Balik trofi pahala apa? Piala nasyid lah. Ayah dia tak pernah terfikir nak hantar anak dia duduk nasyid, duduk melompat atas pentah di mahak tahfiz. Baik para jemaah sekalian, kita balik kepada tajuk kita. Yang keenam, gambaran di sini gambaran seorang suami yang sangat-sangat peka dengan keadaan isterinya. Kita kena tengoklah. Isteri kita ni, isteri Nabi ramai. Ada yang sudah berumur, ada yang sederhana, ada yang masih muda. Aisyah yang paling muda sekali, Hafsah kawan dia kan, Safiyah. Jadi ada lagi. Kemudian yang berumur, Ummu Salamah, Zainab, yang lain-lain. Kita kata Sayyidah Aisyah sudah, Sayyidah Khadijah awal lagi wafat kan. Maka Nabi SAW melayani setiap mereka sesuai dengan umur kedudukan masing-masing. Di sini kalau kita baca sebuah buku, nama dia Syubhat Haula Ta'addudiz Zawjat, kesamaran ataupun isu yang ditimbulkan terhadap poligami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab tuduhan-tuduhan orang, kolonnya Nabi ni suka kuat gila seks lah, suka pada lah. Kita jawab satu-satu biar kita tahu Nabi kita Allah Ta'ala izinkan kahwin lebih daripada 4 untuk apa? Ni matlamat dia. Kalau tidak, mana kita nak tahu? Ummu Salamah tak akan nak ajak nak main dumi, nak main patung, apa orang panggil apa ni? Duk, apa dia duk ni? Dia duk main budak-budak tu. Taliban. Jadi takkan nak main benda tu. Maka Allah Ta'ala beri yang ni berfikiran macam ni, yang muda ni. Maka ini Nabi kita ni perundangan dia punya, sedang berlakunya perundangan Islam pada waktu itu. Maka banyak yang kita dapat faedah daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga isteri-isteri Nabi yang lain. Tapi kalau kita ini perlu lagi ke tidak kahwin 4? Kalau kita kuat silakanlah. Tapi kalau tak kuat, saya pun nak ikut Nabi juga ni sebab nak tahu perangai orang perempuan. Tahu belakang dah. Dia pula pecah perangai pula. Masya-Allah tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, yang ketujuh, menggunakan ruang dalam masjid lain daripada salat. Boleh tak boleh kita guna? Jawabnya, Islam telah meletakkan masjid itu dengan kedudukan yang tinggi. Di situlah kita bertemu 5 kali sehari.
kita berkumpul seminggu sekali pada hari Jumaat untuk laki-laki saja. Dua kali setahun kita berkumpul semua, laki-laki, perempuan, kanak-kanak. Ulama kata hatal huyad, sehingga perempuan yang haid dibawa juga keluar ke tempat solat air raya. Kenapa? Untuk menyaksikan perhimpunan umat Islam yang begitu besar. Maka tempat dalam masjid ni lah tempat kita boleh segala-galanya. Kita solat di situ, kita buat persiapan nak hantar tentera di situ. Kalau ada pertemuan dengan rombongan yang datang, kita boleh jumpa dalam masjid. Kalau ada apa-apa benda yang kita boleh, nak angkat nikah pun boleh. Tapi semua tu ada SOP. Masalah kita sekarang ni, saya nak angkat nikah dalam masjid, tapi SOP masjid dilanggar. 200 orang datang, masuk, seorang pun tak salat tahiyatul masjid. Yang perempuan pula tak tutup aurat, bercampur dalam ni. Kita kata yang haid dengan nifas masuk belaka. Kita kata macam mana? Masjid dia ada peraturan dia. Maka boleh Habasyah tu duduk main pedang dia dalam masjid. Tapi kita kena ingat, dalam beberapa peraturan masjid, contohnya Nabi tak benar jual beli dalam masjid. Nabi tak benar berniaga dalam masjid. Dan Nabi tak benar juga hingar bangar, bingit dalam masjid, tidak dibenarkan. Maka kita mengatakan masjid itu menjadi tempat yang banyak peranan dia, tapi ada adab dia, ada SOP dia, ada peraturan dia yang mesti diperhalusi. Bukan kata masjid kat masjid lah, cakap jadi. Lah. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia buat pentas di luar masjid. Umar kata siapa yang nak berlawan syair, siapa yang nak ni, dipentas. Baru sedap. Dalam masjid ni ada peraturan-peraturan dia. Kita boleh dengar orang qasidah dalam masjid, dengar, tapi kita jangan tanya tempit-tempit. Tapi kalau kita di luar, kita boleh, orang Kelantan kata boleh tikah, maknanya boleh respon. Oh, gitu. Mana ada tepuk tangan dalam masjid kan? Maka para jemaah sekalian, dalam masjid ada etika dia, dibenarkan, tapi dengan cara-cara, dengan syurut wa dawabit. Dalam bahasa PKP ni, dengan SOP dia yang sudah ada. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi jangan kita sempitkan masjid dengan peranan yang luas. Hari ni masjid kita mari di Covid telah mengepung masjid kita sehingga nak solat berjamaah pun tak boleh. Allahu Akbar. Hari ni keluar satu kenyataan daripada JAKIM buat kajian kepada apa? Kepada masjid-masjid besar di bandar. Saya tak nak sebutlah masjid tu, kan? Saya tak nak sebutlah masjid tu. Masjid boleh muat 400 orang, yang datang solat 15 orang. Kita yang duduk di tempat yang masjid dikurung, bising kita. Masjid kurung, masjid ditutup pintu. Waktu masjid buka pintu, berapa orang yang datang? Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk kita belum habis lagi. Yang ke-8, permainan ala-ala senjata pedang ini boleh kita buat dalam masjid, maka di luar masjid juga dibenarkan. Di antara dalam orang Arab ni, saya duduk di Arab, pernah juga lah menghadiri majlis-majlis keramaian perkahwinan dia panggil walimah, kan, masjid afrah. Mana kita pergi majlis raya, dia adalah, kalau orang Arab Saudi biasa dia guna ardah. Ardah ni yang biasa negara Arab Saudi, negara Teluk ni, dia main pedang tu. Itu bukan ibadat, itu suka-suka je. Ada setengah orang dia kata, ya, ni main juga ni. Kita kata lain. Duk melompat zikir tu tak apa dengan puak dia, boleh main. Kalau orang Palestin, dia panggil dahiyah. Di Palestin, dia panggil dahiyah. Cuma laki-laki. Kemudian ada juga orang As-Sa'id, orang di Mesir, dia panggil At-Tahtib. Ada lagi orang Syam, dia panggil Dabkah. Semua tu nyanyian-nyanyian nasib-nasib yang duk main pedang tu, pusing-pusing. Tu kita tengok dalam TV Arab Saudi, nampak cerita ni. Baiklah para, maknanya setiap orang tu ada permainan. Kalau di Malaysia ni, apa ke permainan? Saya rasa lebih sesuai dengan main silap. Bersilap dalam masjid dibenarkan. Wallahu alam, kalau perlulah. Tapi kalau kita nak bertempik, nak bersorak, kita buat luar masjid, kan? Buat luar masjid. Cuma bagi ana lah, kalau ada permainan begini, elok kita buat di padang masjid. Tapi kalau majlis ilmu, elok dibuat dalam masjid. Pengalaman saya menghadiri jemputan daripada sahabat-sahabat kita,
Forum perdana dibuat di Padang. Kita bercakap tentang Allah, tentang Rasul, majlis memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila buat di Padang, ramai yang duduk isap okok, berkeluk situ. Jadi kita elok majlis ilmu, elok kekalkan dalam masjid. Forum perdana ke apa benda dalam masjid, kenapa nak di Padang? Kalau ada karnival, ada pertunjukan, buat di Padang. Sebab dia lebih terbuka. Kalau kita nak terlebih SOP sikit pun, dah tepuk tangan lebat ke, nak jual ke, nak apa, boleh lah ke. Ni tidak ni masuk dalam masjid, maka kita kena jagalah adab-adab dalam masjid, insya-Allah. Maka yang ke-9, bagi kita setiap orang Islam ni ada izhar, kita kena menzahirkan kegembiraan kita pada hari raya. Yang pertama sekali kita zahirkan dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hari raya Adha, Ibnu Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar-pasar 10 hari terawal Zulhijjah ni sudah bertakbir mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita zahirkan kegembiraan kita, perayaan kita dengan menghadiri salatul Id, sama ada di masjid atau di Padang. Tengoklah di mana kita buat. Dan juga menzahirkan dia dengan bagi hari raya korban, kita sembelih korban. Hari ini sudah ramai kawan-kawan kita duduk iklan korban di sana sini. Saya tak kata tak boleh, tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena seimbang. Contohnya, saya duit banyak. Tuan nak buat korban di mana? Palestin, saya ekor kambing, silakan. Yang ni di Rohingya, silakan. Yang ni di tempat orang susah, silakan. Tapi untuk saya sendiri, saya nak sembelih, nak hadir, kena ada juga di rumah kita, mesti ada seekor kambing atau sebahagian daripada lembu. So, untuk kita menyaksikan sendiri, menyertai sendiri penyembelihan dengan kita bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla, kena ada. Jangan matikan sunnah korban ini semata-mata nak cari murah. Murah di sana 200 setengah ya. Kambing tempat kita 700, 800. Kita kata itu nama dia korban. Nama dia pun berkorban. Saya berkorban dengan sembelih seekor ayam. Korban apa seekor ayam? Nama dia berkorban. Jadi tuan-tuan kena ingat. Maka kita kena zahirkan kegembiraan kita pada hari raya dengan amalan-amalan yang dianjurkan. Kemudian pakai baju baru, kalau kita ada kuih-muih, kita ziarah menziarahi, semua itu di antara amalan-amalan yang menjadi perkara yang baik. Dan yang terakhir, yang ke-10, iaitulah hari raya, hari bergembira, ibadatun wa sa'adatun. Kita kata hari raya ni hari bergembira, kita beribadat dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita juga bergembira dengan makan-makan, ziarah menziarahi, menghormati. Kalau kita ada guru masih hidup, mak ayah masih hidup, kita ziarah mak ayah kita. Guru masih hidup, kita ziarah tuan guru kita. Maknanya orang muda menziarahi orang tua, dan juga merapat-rapatkan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Itulah yang kita nak, supaya kita ziarah dalam keadaan kita bergembira. Dan para jemaah sekalian, di antara lagi ucapan-ucapan, ini saya tulis dalam risalah kita ni, ucapan menyambut hari raya sebagaimana yang disebut oleh sebahagian daripada para sahabat. Sama-sama dia kata apa, tengok ni dalam kertas ni ada. Biasa mereka suka guna taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah Ta'ala kabulkan ibadat kami dan ibadat kamu semua. Ini kata-kata sahabat. Jadi ada juga orang yang mengatakan contohnya, kullu am wa antum bi khair, kullu sanah wa anta tayyib, boleh. Wa yaj'alukum min awadihi, Allah Ta'ala jadikan kamu ni orang sentiasa bergembira pada hari-hari raya ini. Ini biasa yang kita dengar, ucapan-ucapan yang digunakan oleh orang-orang di kalangan sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu ada. Kemudian puak-puak Arab sekarang ni masyhur dengan Eid Sa'id, kullu am wa antum bi khair. Bagi orang Palestin, Aidin insya-Allah. Aidin insya-Allah. Dia kata mengikut dalam kitab ni, bermula selepas daripada Nakbah Palestin pada tahun 48. Jadi orang-orang Palestin bila dijumpai raya Aidin, maknanya kita akan kembali ke Palestin insya-Allah. Kita akan kembali Masjid Aqsa insya-Allah. Maknanya sekarang duduk di tangan Yahudi, maknanya kita akan balik. Ini ucapan-ucapan yang menunjukkan kegembiraan dan doa. Ya, kalau setakat selamat raya, raya. Apa dia doanya? Duk main raya-raya lah. Sama juga.
Kadang-kadang kita ni kita tak ucap pun ke orang, kita bagi tajuk je. Bila kita jumpa kawan kita bergembira, tahniah, tahniah Syekh. Apa dia tahniah? Mana ucapannya? Itu tajuk. Kita kena kata barakallahu fiik, barakallahu fiik, kan, mubarak. Barulah kita panggil Allah Ta'ala berkat apa yang kamu dapat. Itu doa. Itu yang tahniahnya. Bila kita jumpa orang duka cita, kita kata takziah Syekh, takziah. Mana takziah? Mana ucapan? Itu tajuk. Baru kita kata a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Itu doa. Jadi kita kena belajar. Sebahagian daripada ucapan kita ni sudah ada dalam kitab kita, perisai Muslim. Kita kata alhamdulillah. Jadi jangan duk ucap ikut-ikut cara orang putih, cara apa, itu tak payahlah. Kita tak mau. Raya kita ni hari raya ibadat dan hari raya saadah. Jadi kita terikat dengan ucapan-ucapan kita. Insya-Allah. Tamatlah hikayat kita pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.